Macam orang tua tak faham cakap orang muda tak faham cakap orang tua. Macam ni kita nak bridge tu. Jadi sebenarnya makcik ni sebenarnya nak tunjuk yang dia tengah memahami. Tak faham lah Long. Tengok ni apa benda dia tengah faham. Kita nak tanya orang-orang tua sekarang faham tak percakapan orang muda? Tak faham. Bahasa kita sekarang budak-budak muda mungkin lain sikit lah daripada diorang punya ni kan. I susah nak communicate juga. So I expect people to just get it, you know, like we communicate senang, you know. Bahasa tu sama tak? Sama sekarang sama lah. tak sama lah. Sama bro je mana ada. Memang susah dik. Orang sekarang pandai. Dia punya ada campur BI sikit. Mungkin lah. Tak hardcore sangat lah orang sekarang ni. Maksudnya dia terpengaruh dengan arus perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, sebentar tadi kita telah melihat klip video mengenai sosial eksperimen yang telah dijalankan oleh oleh NGO tertentu untuk melihat apakah jurang generasi ini berlaku di dalam masyarakat kita. Okey, video berkenaan berkait dengan tajuk kita pada hari ini iaitu kekeluargaan. Dan tajuk kita hari ini bolehlah kamu melihat buku teks kamu. Buku teks kamu kekeluargaan unit 1 4.0. Muka surat 64. Kamu boleh rujuk buku teks kamu 164. Kekeluargaan iaitu jurang generasi. Jurang generasi dalam keluarga yang cikgu akan kupas dengan lebih lanjut sebentar lagi. Okey. Dan apa yang kita akan belajar pada hari ini adalah maksud jurang generasi, menganalisis jurang generasi dalam keluarga, menilai kepentingan merapatkan jurang generasi dalam keluarga dan bencana idea cara merapatkan jurang generasi dalam keluarga. Okey. Apakah yang dimaksud dengan keluarga? Keluarga adalah merupakan satu kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu unit kecil dalam masyarakat. Sebagai contoh, kita, ahli keluarga kita, ibu, ayah, adik-beradik kita, abang, kakak dan kita adalah sebagai satu unit kecil dalam masyarakat kita. Dan yang seterusnya adalah ahli-ahli dalam keluarga selalunya mempunyai ikatan kekeluargaan, hubungan darah serta biasanya tinggal bersama. Seperti cikgu sebutkan tadi, abang, ibu ayah kita, kakak kita adalah ikatan kekeluargaan dan kita mempunyai hubungan darah yang sama dan tinggal bersama di dalam satu rumah. Apakah yang dimaksudkan dengan jurang generasi? Okey, jurang generasi ini perbezaan antara generasi lama dengan generasi terkini. Sebagai contoh, generasi ayah kita dan generasi kita sekarang ini adalah sesuatu generasi yang berbeza. Okey, jurang generasi ini berlaku dari aspek pengalaman, pengetahuan, pemikiran dan juga persepsi. Sebagai contoh, ayah kita ni mempunyai pengalaman yang lebih lama kerana mereka telah dilahirkan lebih awal daripada kita. Okey, cara berkomunikasi dan berpakaian yang berbeza dan istilah generasi baby boomers, X, Y, Z dan Alpha digunakan untuk merujuk kepada kelompok generasi dalam kumpulan umur tertentu. Macam mana kita nak melihat jurang generasi? Bagi contoh, ayah kita. Ayah kita ini waktu dahulu dia juga mempunyai fashion ataupun style yang tersendiri. Mempunyai style yang tersendiri dan zaman sekarang pun mempunyai style dan fashion yang tersendiri. Kita lihat bagaimanakah cara-cara ayah kita berpakaian. Bagi contoh, baju berkola, seluar slack dan tie-in. Tapi pada zaman kita sekarang ni, kita lebih kepada t-shirt ataupun t-shirt yang design-design bola ke, design
animasi dan sebagainya, dan kita akan pakai seluar jeans berkasut. Dulu ayah kita pakai seluar slack, kasut kulit dan baju baju kemeja dan sebagainya. Tapi apabila di zaman kita, ia berbeza. Kerana apa? Itulah yang dimasukkan dengan jurang generasi. Dan setiap jurang generasi ini ataupun setiap generasi ini mempunyai istilah-istilahnya yang tersendiri seperti yang cikgu sebutkan tadi, baby boomers, X, Y dan Z dan Alpha. Okey, lepas ini kita akan lihat murid-murid semua berada pada generasi apa dan cikgu pun pada generasi apa. Okey, generasi ini dikategorikan mengikut tahun kelahiran. Yang pertama adalah baby boomers, iaitu sebelum tahun 1965. Okey, kepada ayah siapa yang lahir pada tahun sebelum tahun 1965 akan digelar sebagai baby boomers. Dan yang kedua adalah generasi X. Generasi X ni bermula pada tahun 1965 hingga 1980. Itu generasi X. Orang cakap generasi zaman-zaman P. Ramlee. Maka kita boleh lihat dari filem-filem P. Ramlee macam manakah generasi terdahulu berpakaian, percakapan, dan generasi Y iaitu pada tahun 1981 sehingga 1994. Okey, generasi-generasi ini boleh kita dikatakan sebagai generasi lama lah, dengan pakaiannya yang antik dan sebagainya, cara percakapan. Sebab apa? Sebab dahulu generasi-generasi X dan Y ni mereka bercakap lebih kepada bunga-bunga, lebih cakap berantunasi yang menarik lah, iaitu bahasa, mengikut bahasa Malaysia, iaitu bahasa Melayu. Macam manakah cara percakapan dengan lembut, marah pun ada lembutnya. Dan seterusnya kita akan melihat pada generasi Z, iaitu generasi pada tahun 1995 serta 2010. Okey, anak-anak murid semua sekarang tingkatan 3, lahir pada tahun tingkatan 2, lahir pada tahun 2007 kan, kalau tak silap cikgu. Kamu semua berada dalam generasi Z. Dan generasi Alpha, iaitu generasi pada tahun 2011 hingga 2025. Selepas generasi 2025, selepas tahun 2026 itu ada lagi nama generasi baru. Cikgu tak tahulah selepas ini mereka akan meletakkan generasi tersebut nama apa. Dan kamu boleh kira lah ayah kamu berada di generasi mana dan sebagainya. Kita akan lihat kategori-kategori. Lepas ni apabila orang di luar sana tanya kamu dari generasi mana, selalunya orang akan sebut generasi Y. Tapi sekarang kita sudah berada di tahun 2020, maka generasi sekarang adalah generasi Alpha. Tapi cikgu pun berada dalam generasi Z bersama dengan kamu. Okey, seterusnya adalah faktor wujudnya jurang generasi. Yang pertama adalah latar belakang hidup. Yang kedua, pengalaman hidup. Yang ketiga, jarak umur. Dan yang keempat adalah perkembangan teknologi. Okey, cikgu akan terangkan latar belakang hidup ni sebagai contoh pada zaman dahulunya. Bukan zaman dahulu sangatlah, macam masa generasi X, Y. Itu latar belakang mereka. Mungkin masa itu ekonomi negara kita masih lagi berada di tahap yang bawah, maka latar belakang hidup mereka lebih sederhana. Dan pengalaman hidup. Pengalaman hidup ni akan menunjukkan jurang generasi yang berbeza. Sebagai contoh, jarak umur juga. Ayah-ayah kita mempunyai pengalaman yang lebih lama daripada kita kerana mereka berada di generasi yang generasi X dan Y. Kita berada di generasi Z. Dan perkembangan teknologi. Kita dapat lihatlah dengan jelas perkembangan teknologi pada masa sekarang. Dan jurang-jurang generasi ini wujud apabila kita boleh lihat ibu bapa kita mesej ataupun WhatsApp kepada kita menggunakan bahasa yang penuh ataupun bahasa panjang. Tetapi apabila kita mesej rakan-rakan, kita akan menggunakan short form sebagai contoh OOTD lah dan sebagainya. Itu adalah jurang generasi. Kerana kalau kita menggunakan short form ataupun perkataan singkat yang kita gunakan untuk bersembang ataupun bercakap
di dalam WhatsApp dan sebagainya, dan kita tunjukkan kepada ibu bapa kita, maka mungkin ibu bapa kita kurang untuk memahami kerana jurang generasi itu. Kerana mereka pada waktu dulu mereka kurang teknologi ni, maka mereka lebih menulis surat, bercakap dan sebagainya. Itu adalah menunjukkan wujudnya jurang generasi di antara generasi XY dan generasi Z dan generasi Alpha. Okey, kepentingan merapatkan jurang generasi ini. Yang pertama adalah mengeratkan hubungan. Kita yang paling dekatlah kita senang untuk merapatkan jurang generasi ini adalah dengan ahli keluarga kita. Walaupun Tok Wan kita ni lahir pada tahun 1980 dan sebagainya, maka kita di jurang di generasi yang sekarang ni, kita perlulah menunjukkan bahawa generasi sekarang ini mempunyai kelebihan dan pencapaian yang lebih baiklah kepada mereka. Kita boleh mengajar kepada mereka perkara-perkara yang baik yang ada di generasi sekarang, sebagai contoh penggunaan teknologi. Memudahkan komunikasi, sebagai contoh waktu dulu tok wan kita ataupun nenek-nenek kita menggunakan surat untuk menyampaikan pesanan ataupun menyampaikan mesej. Namun pada masa sekarang kita semuanya di hujung jari. Kita hanya tekan dan kita boleh on the spot, ataupun waktu tu juga kita boleh bercakap dengan orang yang berada di jauh. Dan sekarang ni lebih advance dan kita ada telefon yang canggih, boleh video call. Ataupun kita boleh ajar kepada generasi-generasi yang dulu seperti nenek dan tok wan kita bagaimanakah untuk menggunakan teknologi, maka kita boleh bersembang dan sebagainya. Itu akan menjimatkan masa dan sebagainya. Dan yang seterusnya adalah mengekalkan hubungan yang baik. Sebagai cikgu sebutkan tadi, kita bolehlah rapatkan jurang generasi ini melalui ahli keluarga kita terlebih dahulu. Kerana apa? Kerana ahli keluarga lah yang lebih dekat dengan kita. Yang seterusnya adalah mewujudkan keluarga bahagia. Apabila kita mengeratkan hubungan silaturahim di antara keluarga kita, maka kita dapat mewujudkan keluarga yang bahagia. Dan yang terakhir adalah mengukuhkan institusi kekeluargaan. Okey, kesimpulannya jurang generasi ini bukanlah faktor yang memusnahkan institusi keluarga. Oleh itu kita perlulah mempunyai ilmu pengetahuan bagaimanakah kita untuk merapatkan jurang di antara generasi-generasi yang lama dengan generasi-generasi yang baru. Kerana apa? Generasi-generasi yang lama ni mungkin mereka kurang berpengetahuan, maka kita berada di generasi yang baru ni, kita lebih mudah untuk menerima pembelajaran dan sebagainya, maka kita boleh menunjukkan generasi sekarang ini lebih bagus daripada generasi-generasi yang akan datang. Namun demikian, sebagai seorang pelajar yang berada di generasi yang baru ni, kita perlulah mendengar ataupun apa yang orang-orang generasi lama bercakap kepada kita ataupun menasihati kita, maka kita perlulah menerima dengan hati terbuka. Walaupun kadang-kadang kita fikir benda itu kurang, namun dalam kekurangan itulah adanya nilai-nilai yang positif yang perlu kita ambil untuk dititik beratkan dalam kehidupan kita. Cikgu harap kamu semua faham mengenai tajuk yang kita belajar pada hari ini. Selepas ini cikgu akan sediakan sedikit lembaran kerja kepada kamu untuk kamu selesaikan, dan kamu akan jawab dalam link yang cikgu hantarkan sebentar lagi. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.